Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel juri yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya kasihi serta rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam satu majlis ilmu yang penuh bermakna. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato bertajuk Fiqh Al-Watan, Cinta Tanah Air Sebahagian Daripada Iman. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksud dengan Fiqh Al-Watan? Dalam bahasa mudah, fiqh bermaksud kefahaman yang mendalam terhadap hukum hakam Islam, manakala watan membawa maksud tanah air. Maka Fiqh Al-Watan membawa maksud kefahaman Islam yang menekankan kewajipan menjaga, membela dan memakmurkan tanah air sebagai satu ibadah yang mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan sekadar rasa patriotik yang kosong, tetapi satu prinsip yang berlandaskan syarak. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah, baginda melafazkan kerinduan kepada tanah airnya dengan berkata, "Demi Allah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Sekiranya aku tidak diusir dirimu, nescaya aku tidak akan keluar." Kepentingan dan aplikasi dalam konteks Malaysia. Hadirin sekalian, mengapa penting untuk kita memahami dan mengamalkan Fiqh Al-Watan dalam kehidupan harian? Jawapannya jelas. Dalam konteks Malaysia, sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Fiqh Al-Watan mengajar kita supaya hidup secara aman, saling menghormati dan bekerjasama membina negara yang makmur dan bersatu padu. Fiqh Al-Watan mendorong kita untuk bukan sahaja mencintai negara dari sudut perasaan, tetapi juga menzahirkan cinta itu melalui perbuatan. Kita diseru untuk menjaga keamanan, mentaati undang-undang, tidak menyebar fitnah, tidak menimbulkan kekacauan dan yang paling penting, menolak segala fahaman sempit yang boleh memecahkan masyarakat. Contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah melalui Piagam Madinah, di mana baginda mengiktiraf hak semua kaum, termasuk Yahudi dan penganut agama lain, untuk hidup bersama dalam suasana damai di bawah satu pemerintahan. Ini menunjukkan bahawa Islam itu adil dan rahmat untuk seluruh alam. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga wajib melibatkan diri dalam pembangunan negara, sama ada dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik atau sosial. Menjaga alam sekitar, tidak merosakkan harta awam dan memelihara perpaduan juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab Fiqh Al-Watan. Bahkan apabila kita menunaikan hak sebagai warga negara seperti mengundi, membayar cukai serta menyokong dasar-dasar yang membawa kebaikan, kita sebenarnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari yang dikasihi, cinta kepada tanah air bukan hanya slogan di bibir. Ia menuntut tindakan, pengorbanan dan tanggungjawab yang berterusan. Kita tidak boleh mengharapkan negara ini menjadi negara maju, adil dan makmur jika kita sendiri lalai, malas atau tidak amanah dalam menjalankan tugas masing-masing. Kita juga tidak boleh hanya menyalahkan pihak atasan, sedangkan kita sendiri masih membuang sampah merata-rata, melanggar undang-undang atau bersikap resis dalam masyarakat. Fiqh Al-Watan menuntut perubahan daripada dalam diri kita sendiri. Cintailah negara ini dengan memelihara perpaduan, memperkukuh ilmu pengetahuan dan menyumbang ke arah kebaikan bersama. Ingatlah, kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajah fizikal, tetapi juga pembebasan daripada penjajahan pemikiran, kejahilan, perpecahan dan kebencian. Negara yang kita waris hari ini adalah hasil darah dan keringat para pejuang terdahulu. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan dan memajukannya. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Akhir kata, marilah kita sama-sama sebagai umat Islam dan rakyat Malaysia menghayati Fiqh Al-Watan dalam erti kata sebenar, menjadikan cinta kepada negara sebagai sebahagian daripada keimanan kita.
Dengan itu, insya-Allah Malaysia akan terus aman, makmur dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.